5 Floria 2012. Pengunjung masih tidak putus dan dianggarkan bilangan pelawat sudah melebihi 800,000. Namun, kesegaran bunga tidak selalunya bertahan seperti yang diinginkan. Faktor cuaca yang tidak menentu menyumbang kepada bunga menjadi layu. Setiap hari, petugas Perbadanan Putrajaya akan memeriksa setiap inci bahagian pesta untuk mencari bunga yang sudah rosak. Di nursery ini, pokok bunga akan disemai sehingga segar untuk menggantikan bunga layu di tapak pameran. Dianggarkan 10 hingga 15 petugas bertanggungjawab dalam proses penyediaan bunga setiap hari. Selain daripada sumber pokok dari luar, pokok bunga yang terdapat di sekitar Taman Putrajaya juga dikitar semula untuk dipamerkan di lokasi pesta. Kita berada di nursery ini 3 bulan sebelum berbunya Floria. Kita perlu menyediakan antara 60 hingga 80,000 pot untuk digunakan di tapak Floria. Kita boleh dapat sehari antara 1,000 hingga 2,000 pot lah. Kita ambil masa keseluruhan dalam masa 3 bulan. Menurut Zainuddin, beberapa faktor penting perlu diambil kira sebelum satu baka pokok itu dipilih sebagai pokok penghias. Sebelum kita menyediakan tanaman yang sedia ada ni, kita terlebih dahulu kita membuat R&D. Apakah spesies tanaman yang kita perlukan sesuai, bagaimanakah media tanaman ni yang paling sesuai, sama ada dia boleh bertahan lama ataupun terlalu berat. Kita tidak boleh menggunakan media yang berat, kita perlu menyediakan media ringan. Kemudian ada juga serangan-serangan penyakit semasa kita menyediakan tanaman, dan kita perlu mengganti tanaman-tanaman yang baru untuk digunakan di tapak Floria. Festival Bunga Floria biasanya dibuka kepada umum sehingga waktu malam. Pencahayaan yang cantik dan kemeriahan pesta membuatkan pengunjung tidak jemu untuk sentiasa datang ke tapak pameran. Sejam sebelum tengah malam, pengunjung mula beredar. Petugas mula menjalankan kerja penyelenggaraan kawasan pameran. Pokok bunga dari nursery diambil untuk menggantikan pokok bunga yang layu dan rosak. Adjust balik lah, adjust balik yang mana yang tinggi tu. Ni dia. Namun bekerja pada waktu malam menyukarkan petugas terbabit untuk menggantikan bunga konsisten dengan reka bentuk asal. Bila buat kerja pada waktu malam ni lah, kita kekurangan kepercayaan malam. Bila menyusun bunga-bunga ni, kadang-kadang warna yang kita nampak tu boleh berubah pada siang hari ni. Sebab bila kita bermain dengan cabaran menyusun bunga ni lah, kita kena main dengan colours, tekstur, bentuk, saiz dia, ketinggian dan sebagainya lah. So ini satu cabaran lah untuk para petugas memastikan apa skim reka bentuk yang kita hendak tu ditepati. Kerja penyelenggaraan ada kalanya berlanjutan sehingga jam 3 hingga 4 pagi.
Tugas ini dilihat penting supaya pengunjung yang datang pada keesokan harinya dapat terus menghayati keindahan pesta bunga. Petugas yang terbabit dalam proses membaik pulih juga sudah sedia terlatih dalam mengenal pasti pokok yang perlu digantikan. Pasu tak apa. Sebaran ni. Petugas kita sebenarnya dilatih lah untuk mengenal pasti kuntum-kuntum bunga yang dah mula reput lah. Kita boleh nampak lah bunga yang dah reput seperti ni. Ni dah mula reput dah ni. So kita kena keluarkan lah. Sebab kita kena, yang penting kita nak jaga kita punya prestige flower show lah. Ya. And we are from SK Desa Kasih. Hari ini merupakan hari penentuan. Pelajar universiti membuat persediaan terakhir bagi menghadapi proses penjurian. Sangat berbangga, sangat gembira juga walaupun masa yang singkat dengan kerja-kerja studio, banyak masalah-masalah, tapi kita dapat arrange masa yang ada untuk siapkan kita punya taman. Saya rasa sangat puas hati bang. Dah 10 hari saya kat sini. Saya buat dengan kawan-kawan hanya 6 orang saja. Walaupun dengan orang yang sikit, kita orang boleh hasilkan kerja yang seperti sangat ramai orang bang. Penjurian dimulakan. Setiap kumpulan mempamerkan persembahan terbaik mereka bagi menambat hati juri. Of nature that we propose, that we expose to all. Inovasi taman yang dihasilkan mesti mempunyai mesej yang kuat berkenaan kesan pemanasan global dan mempraktikkan teknologi hijau pada rekaan. Column of glasses here. Antara kriteria penghakiman membabitkan reka bentuk taman, penggunaan ruang dan keaslian. Colors yellow, red, blue combined together. Memangnya ada nervous sebenarnya. Yang lain pun memang ada nervous, tapi kita cuba yang terbaik. Memang first nervous, takut juga macam mana dia punya marking dia kan. So presenter kita terbaik lah. Terbaik cuba alihkan pandangan juri untuk bagi markah yang terbaik dengan keadaan taman yang kita impikan. Masa presentation tadi pun sangat memuaskan. Kawan-kawan saya semua present dengan bagus dan saya suka apa yang saya buat. Kebiasaannya, Khairuddin Hamzah akan berkunjung ke Cameron Highlands setiap 2 minggu bagi mengambil stok bunga yang dibeli. Lagi, kami okey ah. Ada okey. Atas kena jaga satu orang.
Pesta bunga seperti Floria diraikan pecinta dan pengubah bunga seperti Hairin Hamzah setiap tahun. Okey, cukup. Kita lain tahun ni. Ia memberi peluang kepada beliau untuk menambah kenalan dan juga mengembangkan perniagaan. Bunga sememangnya mempunyai sisi indah yang akan menarik perhatian manusia. Sempena itu, Floria diadakan untuk menyemai kesedaran orang ramai untuk menghargai bunga-bungaan dan alam sekitar. Namun keindahan bunga tidak hanya terhad untuk dinikmati ketika di pameran sahaja. Apabila tidak ke hutan, MB Abdullah gemar melepaskan masa berjalan sambil melihat bunga-bungaan di tepi jalan. Disebabkan suhu bersesuaian, bunga orkid di sini tumbuh secara semula jadi menghiasi pinggir jalan raya. Meskipun orkid di sini tumbuh meliar, MB tegas menyatakan pendapatnya. Dia kalau yang tepi jalan ni sebab dia yang kita kata yang common lah, yang biasa kan, bukan yang nadir lah. Eloknya kita biarkan saja. Tak payah kita nak ambil ni. Kalau nak ambil pun mungkin untuk kajian, untuk apa, itulah bukan. Tapi seloknya biarkan begitu. Sebab ini yang natural, yang apa kita kata pokok ni dia tumbuh di tempat yang natural kan. Okay. Jadi dia boleh hidup di situ. Jadi tak ada makna kita nak ambil, nak tanam dekat taman, nak jaga balik ni, tak ada makna lah. Dia akan di situ. Jadi sesiapa pun boleh tengok, bukan? Ada mungkin aja juga tu ada. Ini bukan ini berry. Kadang-kadang ada yang untuk cila. Kan di tempat yang lapang macam ni kan. Kadang dia ada lah. Yang ada bunga kuning tu kan. Okey. Itu spesies dia genus Dendrobium spesies heterocarpum. Dia boleh bunga pergi sampai kan 70-80 bunga. 80 bunga. Dia tapi banyak tangkai, banyak kayu dia. Kelam dia lah. Oh, keluar sekali. Dia keluar kan. Bila musim panas tu dia keluar semua sekali. Sampai 50-100 pun boleh pergi bunga dia. Warga emas berusia 65 tahun ini menyatakan beliau akan berasa teruja jika terjumpa spesies orkid yang sukar dijumpai di sini. Menurut beliau, orang ramai perlu difahamkan dengan lebih lanjut mengenai keistimewaan bunga jika mereka ingin menghayati keindahannya. Dia kalau lagi faham, dia akan lebih menghayati benda ni. Dia akan lebih apa kita kata nilainya tu kan, dia akan hargai benda ni lebih. Jadi dia tahu nak letakkan benda ni di mana. Sama ada dia dalam hutan, dalam keadaan habitat dia yang asli, ataupun nak letak dalam taman. Kalau yang kebanyakannya tak faham, dia tengok oh cantik bunga, dia ambil one season wonder lah, bawa dia ke rumah, lepas tu tak tahu apa nak buat. Bukan cuba lampas tu, cuba lam itu, tak mau, anda ni kata mati. Langsung yang ada. Terima kasih.